bersamanya Datuk Seng Chiwa, wakil rakyat Sarawak yang mengupah seorang Dayak mengaku telah berzinah dengan saya, iaitu baginda, dan ini adalah perancangan Azmin bersama Datuk Seng Chiwa. Dia biarkan bapa saya duduk bersama Datuk Seng, dia ajak saya naik ke bilik atas dan dia mula mengugut saya. Dia tanya pada saya, kenapa kau buat surat dekat Mahathir? Saya kata, Min, saya pandang muka dia, maknanya kau tahu bini kau tidur dengan Anwar? Dan dia kata, itu bukan urusan kau, ini urusan aku dengan bos aku. Aku nak kau pergi tukar balik semua statement kau dekat polis, dan kau jangan takut, bos aku baik dengan Rahim Noor. Masa tu ketua polis negara adalah Tan Sri Rahim Noor. Buat makluman, saya kata saya tak mau tukar statement. Dia terus ugut saya. Dia kata, kau jangan jadi bodoh. Kau siapa? Siapa nak lawan Anwar? Saya kata, Min, macam mana kau boleh menghalalkan bini kau tidur dengan Anwar? Tetapi saya ingat kata-kata Azmin, bos aku boleh bagi aku berjuta-juta, kau habuk pun tak ada. Saya kata, Min, ini bukan soal duit, ini soal agama dan soal akidah dan soal haram dan halal. Dia kata pada saya, kau jangan nak jadi ustazah nak ajar aku. Saya kata, memang aku bukan ustazah, tapi abah seorang guru agama, macam mana kau boleh menghalalkan? Dia kata, aku tak peduli, malam ni bos nak jumpa kau, iaitu Anwar. Saya kata, saya tak mau. Dan Azmin terus ugut saya. Dia kata, malam ni kau mesti datang restoran Sri Melayu, bos nak jumpa. Apakan daya saya, para hadirin, masa tu usia saya 28 tahun. Saya tidak mempunyai akses dengan mana-mana tokoh politik. Saya menjadi takut. Walaupun dalam keadaan begitu marah, saya menggagahkan diri untuk pergi ke restoran Sri Melayu. Kerana Azmin ugut, dia kata kalau saya tak datang, saya dalam bahaya. Saya masih ingat saya sampai di restoran Sri Melayu dalam bilik VIP. Dia bersama Datuk Seng Chiwa, baruanya ada di dalam bilik itu. Dia bawa 100,000 cash. Saya masih ingat Azmin kata, okey, bos tak dapat datang, yakni Anwar. Ini dia bagi dekat engkau sebagai token. Anwar nak engkau keluar semua TV 1, 2 dan 3. Kau buat-buat menangis macam Ustaz Asyari Abuya Al-Arkam tu. Kau buat-buat menangis, nanti skrip Anwar bagi. Kau mesti kata kau menyesal fitnah Anwar. Kau mesti sebut kau dah diupah oleh Daim, Megat Jonit dan ramai lagi musuh politik dia. Saya memandang wajahnya dengan perasaan yang begitu sedih, para hadirin. Seorang abang dari satu ibu, satu bapa, satu rahim, sanggup menghalalkan kemungkaran isterinya semata-mata wang yang berjuta-juta ringgit yang telah diberi oleh Anwar. Saya terus berdegil. Saya kata, Min, aku manusia yang ada maruah. Aku takkan buat kerja terkutuk macam kau. Aku takkan makan duit lendir macam kau. Aku takkan makan duit rasuah macam kau. Apa jadi pun aku takkan tarik balik segala apa yang aku hantar. Dan Azmin menjadi begitu marah. Dia pandang wajah saya, dia kata, tak apa, kau bodoh sombong, kau degil, kau tengok apa jadi pada engkau. I'm giving you 48 hours from now, you will face the consequences. Kau mesti ingat apa akan jadi dalam masa 48 jam. Bos aku baik dengan Rahim Noor dan kita akan tangkap kau di bawah ISA selama 2 tahun. Walaupun getar lutut saya ketika itu, tetapi dengan perasaan berani saya kata, Min, tak apalah. Kalau itulah keadaan Allah kepada aku terima, dan saya terus berlari keluar. Sebelum tu Azmin ada cakap, bodoh, kau ambil dulu 100,000 ni dan kau fikir balik, kalau kau keluar je TV, Anwar akan bagi lagi 5 juta. Dan Anwar nak kau pergi ke London dan ke Paris. Anwar tak mahu kau duduk dalam Malaysia ni. Saya kata, berapa juta sekalipun kau bagi dekat aku tetap tidak akan ubah pendirian aku. Aku nak Mahathir tahu dan aku nak kes ini disiasat. Dan saya terus berlari keluar. Saya menangis sepanjang jalan. Saya terus pergi rumah Kak Long saya, menceritakan segala-galanya. Kak Long dan Kak Lang saya juga agak terperanjat dengan sifat Azmin yang menghalalkan cara. Dan ternyata tepat 48 jam setelah saya berdegil, akhirnya saya masih ingat 17 Ogos 1967, tarikh keramat yang tak mungkin saya lupakan sampai mati, para hadirin. Saya tengah minum kopi petang bersama kawan saya, arwah Dr. Ristina, di rumah banglonya di Bukit Bandaraya. Tiba-tiba saya nampak satu Black Maria mula menyusur masuk dan beberapa kereta polis mula menyusur masuk. Menggigil saya ketika itu. Sama
sampai hati abang kandung saya tergamak membuat seperti apa yang telah diugut. Kerana saya sangka dia hanya acah saya tak fikir dia tergamak melakukan perkara itu. Dan saya bersama arwah Dr. Ristina berlari masuk ke dalam rumah, mengunci pagar dan sebagainya. Kami terus naik ke tingkat atas kerana ketakutan yang amat sangat. Kerana bila saya intai di tingkap bilik atas, saya nampak begitu ramainya polis, macam nak tangkap botak Chin, macam nak tangkap Kalimutu para hadirin. Inilah zalimnya Anwar Ibrahim. Baru jadi timbalan Perdana Menteri, dia sanggup berbuat apa saja untuk menutup kemungkarannya. Dan saya masih ingat bagaimana pihak UTK dengan bertopeng hitam mula melompat masuk. Saya kira 1, 2, 3, 50 orang para hadirin. Saya mula menggeletar lutut saya kerana ketakutan. Saya sempat menelefon adik-beradik saya, Kak Long, Kak Lang, Azman, Azwan dan yang lain, ipar-ipar saya. Saya kata tolong datang menyaksikan betapa hinanya saya ditangkap di rumah Dr. Ristina. Saya juga sempat menelefon ibu saya, iaitu Hajah Cik Tom. Saya kata, Mak, tolong doakan saya selamat, dalam suara yang terketar-ketar ketakutan. Tapi naluri ibu begitu kuat. Dia tanya, kenapa Mi? Engkau dalam bahaya ke? Saya tidak mahu bagi tahu mak saya akan ditangkap kerana mak saya sakit jantung. Saya cuma kata, Mak, doakan Umi selamat. Saya kata saya sakit perut. Mak saya kata, jangan tipu. Mak tahu kau dalam bahaya. Kenapa suara kau terketar-ketar? Dan saya terus matikan phone kerana tidak mampu mendengar suara ibu saya lagi. Dan saya terus mengambil wuduk, membaca Yasin 3 kali bagi menghilangkan segala ketakutan saya yang amat dahsyat. Bayangkan para hadirin, mungkin berkat saya membaca Yasin ketika itu, pintu tidak dapat dipecahkan. Dari pukul 6.30 petang sampai pukul 11 malam. Walaupun pihak polis membawa segala perkakas grill yang begitu panjang untuk memecahkan pintu, pintu tidak dapat dipecahkan. Dan pihak polis makin ramai di keliling rumah dengan M16, dengan machine gun dan sebagainya. Dan laungan, Umi Hafilda sila serah diri, Umi Hafilda sila serah diri. Ratusan jiran mula keluar. Mungkin seramai malam ini, orang yang lalu lalang di tepi jalan juga berhenti menyaksikan seolah-olahnya penjenayah yang paling dikendaki ingin ditangkap polis. Begitulah kezaliman Anwar Ibrahim. Akhirnya pihak polis selepas hampir 5 jam tidak dapat memecahkan pintu, pihak UTK panjat bumbung dan mula memecahkan bumbung. Saya masih ingat bagaimana apabila bumbung dapat dipecahkan, pihak UTK yang bertopeng hitam yang menutup muka mula melompat masuk ke dalam master bedroom. Dan Dr. Ristina yang anaknya masih kecil 5 dan 7 tahun terkencing-kencing berpelukan. Mungkin hampir 10-15 UTK yang melompat masuk ke dalam bilik. Kami ketakutan yang tidak dapat digambarkan, macam dalam movie ketika itu, macam dalam filem. Kami hanya berpelukan, anak-anaknya menjerit sekuat-kuatnya sampai terkencing-kencing budak-budak itu. Dan akhirnya saya ditangkap pada pukul 11.30 malam. Saya diturunkan melalui tangga ketika itu. Saya masih ingat bagaimana Kak Long dan Kak Lang saya menjerit-jerit memaki hamun polis kerana terlalu marah. Tetapi mereka juga telah diugut untuk berdiam diri. Kalau tidak, mereka juga akan diangkut bersama ke Bukit Aman. Hanya air mata dalam bayang tangan yang memisahkan saya dengan kakak-kakak saya. Saya kata, Kak Long, tolong jangan cakap mak saya ditangkap. Saya takut mak saya sakit jantung. Saya cuma kata cakap saya tak sihat saja. Dan akhirnya saya tiba di Bukit Aman tepat pukul 12 malam. Dari 12 malam sampai ke subuh, saya telah didera tanpa henti oleh begitu ramai pihak polis. 9 keluar, 7 masuk, 7 keluar, 8 masuk. Dengan muka yang garang, dengan penderaan yang amat-amat kasar dan tidak sewajarnya berlaku kepada seorang wanita yang kedil seperti saya. Inilah zalimnya Anwar Ibrahim. Saya masih ingat macam mana DSP Aziz mendera saya melampaui batas seperti seorang penjenayah. Kerusi dihentakkan ke muka saya, report dibaling ke muka
saya. Mereka paksa saya sign surat akuan sumpah yang telah didraft oleh insan munafik Anwar Ibrahim. Saya masih ingat suratnya berbunyi begini. Saya Umi Hafilda, IC number, alamat, mengaku telah memfitnah Timbalan Perdana Menteri. Saya menyesal, saya ingin tarik balik, dan sesungguhnya saya telah diupah oleh Tun Daim, oleh Megat Jonit, oleh Rahim Tambici, oleh Tengku Adnan Mansur, oleh Dato' Aziz Samsudin. Inilah dajalnya. Dia masukkan semua nama musuh politik di dalam surat tersebut bagi menggambarkan satu teori konspirasi telah berlaku. Jadi bila saya baca, para hadirin, sudah pasti saya menjadi begitu marah kerana tak ada kena-mengena dengan Daim, tak ada kena-mengena dengan Tengku Adnan atau Rahim Tambici. Ia melibatkan report saya kepada mantan Perdana Menteri. Saya minta Dr. Mahathir menyiasat, melibatkan kakak ipar saya yang berzinah dengan Anwar, melibatkan Azmin yang telah dirosakkan seawal 25 tahun. Saya minta semua isu ini dibongkarkan. Sebab itu kita kaji balik surat saya yang bertarikh 5 Ogos. Saya 3 kali dalam perenggan itu saya tulis, Datuk Seri tolong selamatkan abang saya Azmin. Datuk Seri tolong selamatkan abang saya Azmin. Kalau saya berniat jahat, kenapa perlunya saya tulis selamatkan abang saya? Kerana niat saya masih belas ihsan. Saya nak Anwar, supaya Dr. Mahathir berhentikan Azmin dari Anwar dan join Dr. Mahathir semula ketika itu. Itu niat saya. Tetapi Anwar terus menggunakan pihak polis untuk memutarbelitkan semua fakta yang berlaku, menggambarkan kononnya ada pakatan kepimpinan dengan segala skandal seksnya. Sudah pasti saya berdegil. Saya terus berdegil. Saya kata, no, I'm not going to sign. Apa jadi pun jadilah. Saya terus didera, dan penderaan yang saya alami amat dahsyat. Ini telah disahkan oleh DSP Aziz di dalam mahkamah bahawa penderaan ke atas Umi Hafilda hanya dilakukan kepada pelampau komunis 40 tahun yang lalu. Begitulah teruk dan dahsyatnya apa yang saya alami. Saya terus berdegil, dan tepat pukul 7 pagi saya telah diheret ke pejabat saya di Danau Kota seperti seorang penjenayah. Macam Mona Fendi dibuatnya saya. Saya masih ingat masa saya sampai pukul 8, orang tengah minum pagi, restoran mamak di bawah ofis saya di tingkat 1. Orang semua bangun berdiri melihatkan hinanya saya macam Mona Fendi ketika itu. Pejabat saya digeladah, segala fail dirampas, segala komputer dirampas hampir 1 jam, dan kaki tangan saya menangis teresak-esak menyaksikan bos mereka diheret seperti seorang penjenayah. Dan saya dibawa semula ke Bukit Aman. Sampai di Bukit Aman, saya terus didera sekali lagi. Saya dalam keadaan yang begitu lemah. Bayangkan para hadirin, dari pukul 6.30 petang sebelumnya, saya tak makan, sebutir nasi tak masuk dalam perut, tak minum, tak tidur sepanjang malam, didera sepanjang malam, diheret pula ke pejabat, dibawa balik ke Bukit Aman. Badan saya mula menjadi lemah ketika itu. Di dalam keadaan yang begitu lemah, akhirnya polis telah menggunakan strategi yang paling kotor. Mereka membawa gari dan baju banduan, dan mereka terus mengugut saya. Saya masih ingat kata-kata DSP Aziz yang terlalu garang macam komunis. Dia kata, kau cermin muka kau jangan mimpi nak pakai kebaya, kau jangan mimpi nak pakai baju kurung. Ini baju kau salin sekarang baju banduan ni, kita akan gari kau, kita akan bawa kau dekat lokap Jalan Travers, kita akan sumbat kau seramai yang mungkin dengan pelacur, dengan penjenayah, dengan penagih dadah dan sebagainya. Dan kau akan tahu siapa nasib kau. Ada hati konon nak lawan Timbalan Perdana Menteri. Saya terus melawan. Saya kata, ini bukan negara komunis, ini negara demokrasi. Kenapa harus saya didera seperti ini? Kenapa tidak dibawa ke mahkamah? Kalau benar saya memfitnah, dakwa saya di bawah fitnah jenayah. Dan kalau saya bersalah, saya boleh dipenjarakan 7 tahun. Tetapi kenapa buat